Ingat lagi tak apa dia pengertian tekanan? Tekanan sama dengan daya per unit luas. Dan tekanan ini diukur dalam unit Pascal. Untuk video kali ini, kita akan lihat dengan lebih mendalam tentang tekanan di dalam cecair, iaitu berkenaan dengan satu prinsip yang dipanggil sebagai prinsip Pascal. Bila kita berada di dalam air, kita akan merasakan tekanan daripada semua arah ke atas badan kita. Dan tekanan ini akan bertambah apabila semakin dalam kita berada di dalam air. Ini bermaksud tekanan di dalam cair dipengaruhi oleh kedalaman. Dan ini dapat dilihat daripada persamaan tekanan dalam cecair, iaitu P sama dengan H rho G. P mewakili tekanan bersamaan hasil darab, H iaitu kedalaman, rho iaitu ketumpatan cecair dan G ialah nilai graviti. Jadi semakin besar nilai H iaitu kedalaman, maka semakin tinggilah nilai tekanannya. Dan apabila nilai H-nya lebih kecil, iaitu pada kedalaman yang lebih rendah, ini akan menghasilkan nilai tekanan yang lebih rendah. Dan kalau kita perasan, dalam persamaan ini ada dua lagi kuantiti yang terlibat, iaitu rho iaitu ketumpatan dan G nilai graviti. Jadi selain daripada kedalaman tadi, tekanan dalam cair juga dipengaruhi oleh ketumpatan cair dan juga graviti. Tapi biasanya graviti ini tak dapat lagi nak ubahkan. Jadi bagaimana ketumpatan ini boleh mempengaruhi tekanan? Seperti yang kita tahu, bahan yang mempunyai ketumpatan yang tinggi mempunyai jisim yang lebih tinggi. Sebab itulah, ketumpatan suatu bahan itu boleh menentukan sama ada ia akan terapung ataupun tenggelam dalam cecair yang lain. Jadi, seperti faktor kedalaman tadi, ketumpatan yang besar juga akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Dan tekanan dalam cair ini mempunyai satu sifat yang unik, iaitu apabila tekanan dikenakan pada satu bahagian di dalam cecair ini, tekanan itu akan dipindahkan ke keseluruhan cecair secara sekata. Tetapi ini hanya berlaku kepada cecair di dalam bekas yang tertutup. Maknanya, walaupun di mana pun tekanan itu dikenakan, magnitud tekanan yang sama akan dapat dirasai di setiap bahagian di dalam cecair itu. Dan inilah yang dinamakan sebagai prinsip Pascal. Pemahaman tentang prinsip Pascal ini adalah sangat penting kerana ia dapat diaplikasikan di dalam banyak perkara. Dan salah satunya dapat dilihat dalam demonstrasi dengan menggunakan piston ini. Ini adalah satu contoh piston yang di dalamnya mengandungi cecair dan juga luas permukaan yang berbeza di kedua hujungnya. Kalau kita lihat di bahagian kiri ini, luas permukaannya adalah 1 meter persegi, manakala di sebelah kanan 2 meter persegi. Dan apabila dikenakan 10,000 Newton daya di bahagian kiri, daya yang terhasil di permukaan 2 meter persegi akan menghasilkan daya sebanyak 20,000 Newton. So boleh kita lihat di sini, bagi mengimbangi tekanan yang ada pada permukaan piston yang lebih besar akan menghasilkan daya yang lebih besar. Ini adalah satu aplikasi yang sangat berguna kerana kita dapat meningkatkan daya yang dihasilkan hanya dengan mengubah luas permukaan piston tersebut. Dan prinsip Pascal inilah yang digunakan dalam satu sistem yang dipanggil sebagai sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini sama dengan piston tadi tu. Kalau kita lihat, cecair berada dalam bekas yang tertutup dan terdapat dua bahagian permukaan yang mempunyai luas permukaan yang berbeza. Contoh di sini, permukaan di bahagian kanan mempunyai 2 kali ganda luas permukaan di bahagian kiri. Maka apabila dikenakan 100 Newton daya kepada bahagian kiri, ini akan menghasilkan 2 kali ganda daya di bahagian yang kanan. Maka daya yang terhasil ialah 200 Newton. Dan jika dilihat di sini, perkara ini terjadi kerana prinsip keseimbangan tekanan. Jika nilai tekanan ini dikira, iaitu apabila daya dibahagikan dengan luas, kita akan dapat nilai yang sama di bahagian kiri dan sistem hidrolik ini banyak digunakan dalam jentera dan mesin-mesin untuk industri. Dan perlu diingat di sini, prinsip Pascal boleh diaplikasikan kepada semua bahan berdali. Ini termasuk juga udara dan juga gas.
kerana kalau kita masih ingat kan, tekanan juga wujud di dalam udara dan gas. Dan di dalam bekas yang tertutup, tekanan, udara dan gas akan dipindahkan secara sekata pada keseluruhan bahagiannya. Dengan menggunakan prinsip yang sama, penggunaan udara dan gas ini diaplikasikan dalam sistem yang dipanggil sebagai sistem pneumatik. Sistem pneumatik ini mempunyai ciri seperti sistem hidrolik. Cuma bezanya, ia menggunakan udara instead of cecair. Dengan memahami konsep tekanan dalam cecair serta hubungannya dengan daya, kita dapat mengaplikasikannya dalam sistem-sistem yang memiliki pelbagai kegunaan seperti sistem hidrolik dan pneumatik. Sebenarnya, benda ni simple je. Keseimbangan tekanan, daya dan luas permukaan. So, lahirlah satu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip Pascal. Kalau nak tahu, selain daripada prinsip Pascal, ada dua lagi prinsip yang akan dipelajari di dalam bab ini. Jadi, untuk mempelajari dua lagi prinsip ini, haruslah tunggunya pada video yang akan datang. Jadi, followlah page kami supaya anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video itu nanti. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya rakan-rakan anda juga dapat mempelajarinya. Jadi sekian saja daripada saya, Cikgu Reki. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.